Tahun lepas jadi satu kes, sebut je lah, di masjid saya, bukan saya punya masjid lah, tempat saya, Masjid Simpan Tiga Gombak. Ini korban tahun lepas, bukan yang dulu semalam, tahun lepas punya. Masa tu hari menyembelih, masing-masing menunggu lembu, lambat sikit sampai. Pukul 9 orang dah siap dah datang, lembu tak sampai lagi, tunggu. Kebetulan ada majlis akad nikah dalam masjid, di atas tingkat 1, kami kat bawah, kat luar park parking tu kan. Habis selesai majlis, Tok Kadi Imam juru nikah pun turun. Dia kata kat saya, "Ustaz, tadi lembu masuk masjid." Saya ingat dia melawak. Dia kata, "Ji, jangan melawak, lembu pun tak sampai lagi." Memang lembu tak sampai, Ustaz. Tadi di dalam masjid, dalam majlis akad nikah, lembu masuk. Saya macam tak percaya, tuan-tuan, kan? Lembu masuk dalam masjid. Saya kata, cuba Haji cerita sikit kronologi dia macam mana. Kena tahu juga lembu masuk masjid ni. Jadi dia kata, "Ustaz, kami tengah nak majlis nikah lah, belum akad nikah lagi, baru duduk sembang menunggu sekejap apa semua siap-siap. Tiba-tiba seekor lembu warna putih, tak tahu daripada mana datang, siapa punya terlepas pun tak tahu, terus meluru. Katalah pintu masuk ni, pintu utama masjid ni, mihrab tu tempat imam kan, dia panjang lagi lah. Lepas tu ada dua pintu, satu pintu sana pergi mimbar, pintu sini pintu Bilal. Jadi dua pintu kiri kanan. Ni yang pengantin semua kat sinilah, keluarga-keluarga lelaki perempuan. Lembu tu masuk straight aja. Tu bayang lembu besar mana, tuan? Saya kata, apa jadi? Jadi apa, Ustaz? Berterabur semua. Yang bagus tu, lembu tu tuju straight, dia terus masuk tempat mimbar. Mujur dia tak panjat tangga, tuan. Kalau tidak, khutbah sekali lagi. Lembu baca khutbah, tuan. Saya kata, lepas dia masuk tu, dia ke mana je? Dia tak naik tangga, Ustaz. Dia tak boleh nak naik, sempit sikit, dia keluar balik. Masa dia keluar tu lah, dia melompat, dia terlanggar dulang-dulang hantaran tu kan. Sebiji, satu dulang tu kena, dalam tu buah apple. Dia pijak tu, Ustaz, melantun buah apple sampai ke dinding, Ustaz. Lembu punya pukulan, tahulah macam mana kan, dia tendang tu. Betul lembu tu mana? Dia keluar elok, Ustaz. Dia keluar, mujur tak semayang sunat tahiyatul masjid kan. Dia keluar terus, lepas tu hilang. Saya kata hebatlah. Allah hantar lembu masuk masjid ni, ke hebat tu. Ingatan kepada manusia yang tak mau datang. Kita baca gitu je lah, kan? Kita baca gitu je. Nak pelik-pelik apa, Allah yang gerakkan lembu tu. Yang bagus tu, kalau kira logik, takkan lembu tu pandai masuk ikut pagar, masuk pula ikut main pintu utama tu. Tahu pula, terus pergi mimbar pula. Dia langkah sejadah imam, dia tak bijak, dia lompat. Tahu pula tempat Tok Imam kat situ kan. Jadi saya beritahu kawan-kawan, bila saya cerita, saya kata ini ialah, itu peristiwa ngeri lah untuk pengantin tu kan. Itu memang peristiwa hitam lah. Di hari nikah lembu masuk. Tapi iktibar dia, Allah hantar lembu ke masjid. Mana kalau kita tak pergi masjid, saya tak nak habiskan ayat tu, tapi macam tu lah. Jangan main-main, tuan-tuan. Allah dia boleh buat kan. Saya masih ingat, dia baru korban 2 hari sudah, jumpa Tok Imam juru nikah. "Ji, tahun ni macam mana?" "Tak ada nikah, lembu tak datang lah," kata dia. Kalau nikah sekali lagi, sampai pula lembu tu kan. Jadi tuan-tuan, Allah dia nak tunjuk tu macam-macam. Sebab itu kena buang kejahilan. Dan buang kejahilan ni, cara dia kena mengaji lah. Dan kita yang duduk di Lembah Kelang, Selangor, wilayah apa semua ni, ruang tu besar. Ruang nak kuliah, ruang nak mengaji tu, ya Allah, terlalu banyak. Ruang-ruang yang Allah beri rezeki pada kita, nak mencari ilmu tu terlalu banyak. Orang kata nak tak nak je kita datang, pilih je mana-mana surau yang kita nak. Tiap-tiap malam ada dia punya
kuliah-kuliah dan majlis ilmu. Orang tak kira raya ke tak raya, korban tak korban, orang nak kuliah. Orang bukan kira. Ustaz-ustaz pun dia telefon, Ustaz raya korban, Ustaz kuliah satu. Dia bukan peduli ustaz nak sembelih ke, ustaz nak apa, dia tahu kuliah. Semangat manusia nak mengaji. Jadi bila hari-hari kita mengaji, bukan kita ni nak jadi orang alim, tetapi bila kita mengaji, paling kurang kita tahu asas ilmu tu bagaimana. Kita tahu korban yang macam ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kita tahu nak dapat haji mabrur tu macam mana, kan? Kita tahu semayang yang sempurna macam mana. Semua itu sandaran dia mesti kepada ilmu pengetahuan. Dan nak dapat ilmu kena usaha sikit, kena korban. Tu masuk bab korban lain pula, korban masa. Kena korban sikit. Sebab apa? Sebab dalam pepatah Arab disebut al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu tu kamu kena cari dia, bukan dia yang datang mencari kamu. Kita kena datang surau, tuan-tuan. Kita kena datang masjid, kita kena datang kelas. Sebab nak ambil ilmu tu. Ilmu ni hebat, tuan-tuan. Allah hantar ilmu ni pada kita sikit, kan? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sikit sangat ilmu yang Allah hantar. Sebab itu dia dah pesan ayat ketiga yang saya baca tadi, supaya ambil ingatan. Allah kata orang-orang yang mau mengambil peringatan ni sikit. Jadi kita harap kita ni masuklah pula dalam senarai yang sikit itu, dalam senarai orang-orang yang mau mengambil peringatan. Bukan senang, tuan-tuan, nak duduk dalam majlis ilmu bersila macam ni. Bukan senang. Saya dah sebut dia merata-rata dah. Sebab itu kuliah saya bagi kebebasan. Betul? Tuan-tuan nak duduk macam mana, suka hati tuan-tuan. Saya bagi kebebasan. Tuan-tuan nak bersila ke, nak melunjur ke, nak bersandar dinding ke, nak bersandar tiang ke. Saya tak pernah sindir-sindir pun. Saya tak pernah peli-peli, saya tak pernah marah. Tak pernah. 15 tahun saya kuliah, tuan-tuan, saya tak pernah marah. Baring pun tak apa. Kan? Tidur pun tak apa, jangan mengigau, itu je. Syarat dia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan dah boleh datang ni pun, kami ustaz syukur, alhamdulillah ada orang sudi dengar. Cuba bayang, saya kuliah tak ada orang datang. Apa perasaan? Hiba rasa, kan? Tapi asal depan kita manusia, kami ustaz ni depan kami seorang ke dua orang pun jalan kuliah. Syarat dia orang yang masih hidup lah. Jangan letak mayat pula, memang tak boleh kuliah lah. Sebab kita tahu, bukanlah seksa, tapi penat ni hidup bersila. Ustaz tak apalah, duduk atas kursi, boleh lunjur, boleh apa, bawah meja, bukan nampak. Kami yang bersila ni menanggung azab, Ustaz. Umur pula dah 50, 60, 70 kan, skru semua dah longgar sikit. Jadi kita memahami situasi itu. Sebab itu tuan-tuan dah boleh hadir pun, kami ya Allah syukur pada Allah, ada orang sudi dengar. Sebab itu antara nikmat hidup, saya ingat Tok Guru Ni Aziz sebut satu kuliah, saya masih ingat apa yang dia sebut di satu surau di Subang Jaya, USJ. Malam tu saya kuliah di Masjid An-Nur, USJ 4. Jadual saya, tiba-tiba JK kata, Ustaz malam ni kuliah Ustaz cancel, kita pergi dengar kuliah Tok Guru dekat satu surau lain. Saya kata cantik lah, jom pergi. Antara yang Tok Guru sebut dua. Dia kata nikmat jadi manusia ni antaranya, selain ialah ada ilmu, kan, kemudian ada harta, kemudian macam-macam lah, kita jadi orang Islam tu semua nikmat. Tapi ada dua benda yang disebut. Antara kenikmatan menjadi manusia,
Yang pertama, bila kita bercakap, orang mau dengar. Ikut belum tentu, dengar dulu. Tuan-tuan sekarang ni duduk di fasa mendengar. Saya bicara depan beria ni, tuan-tuan duduk saja dengar, bawa telinga dengar. Alhamdulillah, itu satu nikmat bagi orang yang bercakap.